نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini sebagai menyambung perbincangan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sampai kita kepada bab al-mukhfi bainas sajdatain, yaitu bab yang menerangkan perkara duduk antara dua sujud dalam sembahyang. Qala al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabah anna Malik bin al-Huwairith qala li ashabihi ala unabbi'ukum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa dzaka fi ghairi hini salat faqama thumma raka'a fakabbara thumma rafa'a ra'sahu faqama hunayatan thumma sajada thumma rafa'a ra'sahu hunayatan fa shalla salata thumma rafa'a ra'sahu hunayatan fa shalla salata Amr ibn Salamah syekhina hadha. Qala Ayyub kana yaf'alu syai'an lam arahum yaf'alunahu كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم wali'ummakum akbarukum. Bab yang menerangkan duduk antara dua sujud. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Abu Nu'man, katanya telah cerita kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qilabah bahwa Malik ibn al-Huwairith berkata kepada sahabat-sahabatnya, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya, dan ini bukan pada waktu sembahyang, yakni kata perawi yang Malik ini bercakap bukan pada waktu sembahyang. Lalu dia bangun berdiri, kemudian dia rukuk dan bertakbir, kemudian dia mengangkat tangannya mengangkat kepalanya daripada rukuk, kemudian sebentar, kemudian dia sujud, kemudian angkat kepala dari sujud sebentar, maka bersembahyanglah dia seperti sembahyang Amr bin Salamah syekh kita ini. Berkata Ayyub, dan dia ada membuat sesuatu yang saya tidak lihat mereka membuatnya, yaitu dia duduk pada antara 3 dan 4, antara 3 dengan 4. Maka kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami duduk di sana beberapa waktu bersama Nabi. Maka bersabda Nabi, kalau kamu balik nanti kepada keluarga kamu, bersalatlah kamu seperti salat ini pada waktu ini, salat ini pada waktu ini, begitulah. Dan apabila sampai waktu salat, hendaklah seseorang kamu itu berazan dan hendaklah mengimamkan kamu orang yang paling besar atau paling tua di antara kamu. Jadi hadis ini yang pertama sekali riwayatkan bahawa ada seorang melihat, ya, kita ambil keseluruhan hadis ini. Dalam satu ketika ada seorang melihat seorang daripada sahabat sembahyang. Ini sudah lepas zaman Nabi. Jadi lihatnya orang ini sembahyang, orang ini ada membuat jalsatul istirahah, duduk
rehat pada rakaat yang ketiga. Dia duduk rehat ni pada rakaat yang pertama ada dan pada rakaat yang ketiga ada. Yang ni bila kita sudah sujud yang kedua itu, kita tidak terus bangun. Kita duduk sekejap, kemudian baru kita bangun. Rakaat yang pertama. Dan begitu juga rakaat yang ketiga. Dari sujud tidak terus bangun, duduk sekejap. Ya. Ini yang diperbincangkan dalam hadis ini. Kerana masalah ini ada khilaf. Sebab ada riwayat mengatakan Nabi tak buat begitu. Ada riwayat Nabi tak buat begitu. Nabi terus bangun. Oleh sebab itu kita nampak ada setengah-setengah orang sembahyang itu memang ada riwayat begitu, daripada sujud terus berdiri. Allahu Akbar, rakaat pertama dan rakaat yang ketiga. Jadi tapi riwayat yang mengatakan tidak itu pun kuat juga. Dan riwayat yang mengatakan ada Nabi duduk itu pun kuat juga. Ini satu daripadanya. Jadi di sini dikatakan riwayat daripada Malik bin Al-Huwairits, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, maukah kamu aku tunjukkan kamu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sembahyang Rasulullah. Jadi kata perawi, orang ini bercakap bukan di waktu sembahyang. Maknanya macam sekarang lah kita duduk sekarang. Kamu mau tengok aku sembahyang macam sembahyang Rasulullah, nak ditunjukkannya macam mana bentuk sembahyang. Itu yang dikatakan bukan pada waktu sembahyang. Maka berdiri orang ini. Kemudian dia rukuk. Masa nak rukuk tu dia takbir. Ini biasalah. Kemudian bangun dia daripada rukuk, angkat kepala dia berdiri. Kemudian dia berdiri sekejap, berhenti. Hunaiyatan itu. Maknanya ada tumakninahnya. Kemudian dia sujud. Kemudian dia mengangkat kepalanya sekejap, dia berhenti. Itu ditunjukkan. Dan kata perawi, dia pun sembahyang seperti sembahyang syekh kita ini. Ya, maknanya ada satu orang yang sudah sembahyang seperti itu. Jadi sembahyang ini sama sembahyang seperti syekh kita ini. Dan kata Ayub, yang salah seorang daripada riwayat ini, kalau Ayub, orang ini katanya membuat sesuatu yang aku tidak lihat dia buat. Orang lain buat. Yaitu dia duduk antara 3 dan 4. Mana rakaat yang ketiga dia duduk sekejap. Ini yang kata Ayub, aku nampak tak ada orang buat. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahawa di masa itu ada yang tidak buat ini jalsatul istirahat, duduk istirahat. Tapi aku nampak dia buat. Padahal orang mengatakan beginilah salatnya Rasulullah SAW. Rupanya ada juga orang yang meninggalkan apa yang dibuat oleh Rasulullah, yaitu duduk sekejap gitu. Lalu katanya, riwayatnya itu, pergi berjumpa Nabi SAW. Maknanya ini diceritakan cerita di zaman Nabi, tapi bukan di hadapan Nabi. Ya, bukan di hadapan Nabi. Maka datanglah mereka berjumpa Nabi SAW dan duduk di sisi Nabi. Ini maknanya ada satu golongan datang duduk di sisi Nabi. Ini ceritanya dah lepas, yaitu golongan orang-orang yang datang dari kampung. Ya, dari kampung nak tanyakan bagaimana perkenaan salat dan sebagainya, nak belajar dari Nabi SAW. Mereka duduk beberapa hari. Orang-orang inilah yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sembahyang itu ada duduknya istirahat, duduk istirahatnya itu ya. Kemudian Nabi berkata, kalau kamu balik ke kampung kamu nanti berjumpa keluarga kamu, sembahyanglah seperti sembahyang ini di waktu ini, sembahyang ini di waktu ini. Jadi mereka duduk beberapa hari dekat Nabi, di sisi Nabi SAW ya. Nabi tunjukkan beberapa sembahyang. Satu daripadanya itu jalsatul istirahat. Dan apabila sampai waktu sembahyang, hendaklah seseorang daripada kamu azan, dan yang jadi imam hendaklah yang tertua. Ini sudah kita bincangkan dengan panjang lebar pada bab azan. Yang azan ini bukan saja disyariatkan untuk sembahyang di masjid atau ramai orang. Kalau ada 2 orang pun dalam perjalanan itu, ada yang azan, ada yang jadi imam berjamaah. Malahan sudah sabit dalam sunnah kita bahawa 1 orang pun kalau nak sembahyang sunnah azan.
Ya tidak. Lepas azan dia sembahyang sunat kalau ada sunatnya. Kemudian dia tamat. Dia berbuat itu. Jadi seorang azan, kemudian yang mengimamkan kamu hendaklah yang tertua antara kamu. Ini juga sudah kita bincangkan. Maksud yang tertua di sini bukan mesti tua umur, tetapi tahu berkenaan dengan hukum-hukum yang berhubung dengan salat. Yani kalau tua umur, tua ilmu, yani banyak ilmu, alhamdulillah. Dua-dua ada. Kalau tidak, didulukan orang yang berilmu dalam menjadi imam salat sembahyang fardu ini tadi. Ya. Kemudian hadis yang kedua, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala haddatsana Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi qala haddatsana Mis'ar 'an al-Hakam bin Abdul Rahman bin Abi Layla 'an al-Bara qala kana sujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa qu'uduhu baina as-sajdatayn qariban min as-sawa. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdul Rahim, katanya telah bercerita kepada kami Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi, katanya telah bercerita kepada kami Mis'ar dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Al-Bara, katanya adalah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rukuknya dan duduknya antara dua sujud adalah dekat sekali masanya, lebih kurang sama. Maksud di sini Nabi rukuk, Nabi duduk antara dua sujud sama lama. Di sini timbul masalah. Sana dikatakan dalam sembahyang ini ada dua rukun pendek, ya, yaitu rukun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu dalam mazhab Syafi'i dikira rukun pendek. Dan yang kedua, duduk antara dua sujud, itu juga dikira rukun pendek. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, rukun pendek ini tidak boleh diperpanjangkan lebih daripada apa yang telah warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Jadi mana yang bacaannya sudah memang ada, sudah warid, itulah yang dibaca, tidak boleh ditambah lagi. Ini mazhab kita. Tapi ada mazhab-mazhab lain menerangkan bahawa boleh ditambah, boleh diperpanjangkan sama saja. Dalilnya hadis ini. Hadis ini mengatakan sama saja panjangnya rukuk Nabi dengan duduknya antara dua sujud. Tidak ada perbezaan jauh, lebih kurang sama. Ada Nabi biasa rukuk panjang lama. Jadi bagaimana? Ya, kalau berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka kita takwillah saja tafsiran hadis ini yang menunjukkan apa yang dibuat oleh Nabi itulah yang sunnah, dan kita tidak boleh melebihi daripada apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rukun yang dua ini. Dalam rukun lain memang tidak ada apa-apa ceritanya lah, ya, tak boleh. Tapi kalau yang mengatakan berdasarkan zahir hadis bahawa tidak ada perbezaan, yakni kita boleh panjangkan dan kita boleh tambah bacaan dan sebagainya, dan ada hadis sebelum ini menunjukkan ada bacaan-bacaan tambahan dibuat oleh sahabat, kemudian Nabi mengakui, boleh. Jadi kedua-dua pendapat itu ada dalil dan keterangannya, ya. Hadis yang seterusnya, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hamad bin Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit kana Anas yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya wa baina as-sajdatayn hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Ini lagi satu keterangan. Kata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb, katanya telah bercerita kepada kami Hamad bin Zaid daripada Sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, sesungguhnya saya tidak mau mensia-siakan
untuk sembahyang, untuk mengimamkan kamu sembahyang seperti saya nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menjadi imam bagi kita. Yani Anas berkata, saya rasa perlu sekali lah, ini maksudnya, saya rasa perlu sekali, saya tidak mau melepaskan apa-apa yang pernah saya lihat dari Nabi untuk saya tunjukkan pada kamu. Jadi Nabi pernah mengimamkan kami sembahyang, sekarang saya mengimamkan kamu sembahyang seperti apa yang saya telah lihat Nabi SAW sembahyang. Dan kita tahu ya, Anas bin Malik ini ialah khadamnya Rasulullah SAW. Jadi qala Thabit, berkata Thabit, adalah Anas membuat sesuatu yang saya nampak kamu tak buat. Ini. Jadi masa dia sembahyang nak menunjukkan sembahyang Rasulullah SAW tu, dibuatnya satu perkara yang dulunya yang kebanyakan sahabat tak buat itu. Tapi dia kata inilah yang Rasulullah buat dan saya tak mau sia-siakan perkara ini. Saya mau kamu tahu Rasulullah buat ni. Apa dia? Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Yaitu apabila dia bangun daripada rukuk, yakni i'tidal, dia berdiri lama sehingga orang di belakang, ada orang yang berkata agak dia dah terlupa ke apa ni. Itu dia. Hatta qala annahu qad nasiya. Maknanya lama berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa bainas sajdatain, dia duduk antara dua sujud sehingga orang kata dia terlupa ke apa. Jadi duduk antara dua sujudnya panjang macam duduk tahiyat, i'tidalnya pun lama macam i'tidal berdiri baca Fatihah dan surah lama. Jadi ini dalil juga menunjukkan boleh dipanjangkan i'tidal dan boleh dipanjangkan duduk antara dua sujud, riwayat dari Anas. Tetapi di sini ada sedikit penerangan kalau kita tengok dalam hadis ini. Kata Sabit, ini orang sembahyang, orang tua ni sembahyang, buat perkara yang tak pernah kamu buat ni. Jadi maknanya lumrahnya mereka sembahyang di masa itu macam yang kita buat sekarang, yakni i'tidal tak lama. Duduk antara dua sujud tidak lama. Itulah hujah Syafi'i. Kerana kebanyakan dilihat sembahyang Nabi SAW itu kebanyakannya tidak lama dan sahabat-sahabat membuat tak lama. Tapi ada riwayat yang Nabi buat lama. Jadi kalau nak panjangkan itu pun boleh. Cuma dalam Syafi'i ada sikit ketat, iaitu memanjangkan dua rukun ini lebih daripada yang warid boleh membatalkan sembahyang. Itu dalam mazhab kita. Ya, kerana kita tidak seberapa boleh, kita tidak mau menyamakan berdiri i'tidal dengan berdiri Fatihah dan sebagainya lah. Duduk tahiyat dengan duduk antara dua sujud. Tetapi kalau kita berbalik kepada hadis yang pertama tadi, ya, mengatakan Nabi membuatnya lebih kurang sama saja panjangnya. Tak ada jauh bezanya antara duduk biasa dengan duduk antara dua sujud, antara berdiri biasa dengan berdiri i'tidal. Jadi masing-masing ada dalilnya. Babun la yaftarishu dira'ihi fi sujud. Qala Abu Humaid sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi ghayra muftarishin wa la qabidhihima. Bab yang menerangkan jangan membentangkan dua tangannya ketika sujud. Dan berkata Abu Humaid, adalah duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula merapatkannya keduanya. Jadi di sini ada larangan sujud dengan membentangkan lengan atau tangan. Maknanya apa? Dia sujud, tangannya dia letak sepanjang-panjangnya atas tempat sujud. Orang letak ni dua je kan? Dia letak. Dari sini sampai sini semua letak atas tempat sujud. Itu makruh. Itu dia kata membentangkan tangannya. Diletakkan daripada ujung jari sampai ke situ ada tempat sujud. Jadi dia macam melepit begitu. Ya. Ada orang sujud gitu. Ya. Itu makruh. Jadi sujud ini diangkat.
lengannya apa? Diangkat, diletakkan dua tapak tangan saja. Jadi itu namanya iftirash. Iftirash itu dia membentangkan tangannya, dia menghamparkan tangannya itu. Letakkannya. Jadi Nabi kalau sujud katanya Nabi tidak meletakkan tangannya itu begitu dengan melipitkan ke bawah, tapi diangkat sikunya yang diletakkan hanya dua tapak tangan, kemudian tidak merapatkan tapi membuka. Ya, tidak merapatkan. Letakkan pun tidak, rapat pun tidak, semua buka. Jadi itulah kita dah bincang dalam hadis yang sebelumnya, dia mengembangkan tangannya itu, ya, secara sujud. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. Berkata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar, katanya telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, katanya telah bercerita kepada kami Syu'bah, katanya saya telah mendengar Qatadah dari Anas bin Malik, ya, ini khadam Nabi, anin Nabi SAW, katanya i'tadilu fis sujud, bersederhanalah kamu pada masa sujud. Makna bersederhana itu apa dia? Jangan kamu merapatkan, jangan kamu terlalu mengembangkan, sederhana, ya. Dan janganlah seseorang kamu itu menghamparkan tangannya, kedua lengannya seperti anjing. Seperti perbuatan anjing. Anjing kalau duduk kan begitu kan. Dua tangannya duduk gitu. Jangan begitu kata Nabi. Angkat tangan kamu semasa sujud. Jadi itu yang sunatnya dalam masa kita sujud. Ini kita pergi sekali dalam saja hadis ini, kita bincangkan seterusnya. Babu man istawa qa'idan fi witrin min salati thumma nahada. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Sabbah qala akhbarana Husaym qala akhbarana Khalid bin al-Hadza an Abi Qilabah qala akhbarana Malik bin al-Huwairits al-Laythi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. Bab menerangkan orang yang tetap duduk, ya, sekejap pada ganjil daripada semayangnya, pada yang ganjil daripada semayangnya, kemudian dibangun. Maknanya di sini inilah dikatakan julus atau duduk istirahat, ya. Dia duduk sekejap pada witir, yakni pada bilangan rakaat yang ganjil, yaitu 1 dan 3. Jadi rakaat pertama sudah duduk, sudah sujud, bangun duduk sekejap, kemudian berdiri. Ini hadis. Rakaat yang kedua memang dia duduk tahiyat awal. Rakaat ketiga berdiri, duduk sekejap selepas sujud yang kedua, kemudian baru berdiri. Rakaat yang keempat memang tahiyat akhir. Jadi itu yang ada hadisnya ini sekarang, ya, dan ini dipegang oleh mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i memang ada sunnat duduk istirahat. Ini yang muktamadnya memang sunnat duduk istirahat. Dan sebahagian daripada ahli hadis, ya. Kemudian ada juga di sana yang mengatakan tak ada. Ya tidak? Itu yang tadi seorang sahabat tu mengatakan, aku tengok ini syekh sembahyang dia membuat perbuatan yang tak pernah kita buat, tak nampak kita buat. Dia buat ini duduk antara duduk istirahat ni tadi. Rakaat yang ketiga, yang pertama dan yang ketiga. Berkata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sabbah, katanya telah beritahu kami Husaym, katanya telah beritahu kami Khalid al-Hadza daripada Abi Qilabah, katanya telah beritahu kami Malik bin al-Huwairits Al-Laythi bahawasanya dia telah melihat Nabi SAW bersalat, maka apabila pada bilangan ganjil daripada salatnya, yaitu rakaat 1 dan 3, kalau sebagai tempat rakaat, lam yanhad, tidak dibangun, tidak baginda bangun sehingga baginda duduk sekejap. Duduk sekejap. Itu adalah satu istirahat, ya. Jadi sinilah dalil sunnahnya duduk istirahat. Babu kaifa ya'tamidu 'ala al-babun kaifa ya'tamidu 'ala al-ardi idza qama min ar-rak'ah.
Bab menerangkan bagaimana dia baginda bertelekan atas bumi kalau bangun dari satu rakaat. Jadi apakah sunnah kalau kita sembahyang, sekarang kita duduk ya, sama ada duduk istirahat ataupun duduk tahiyat. Dari duduk tu kita nak berdiri, apakah kita bangun begitu saja terus dengan bertelekan atas lutut kita, atau sunat bertelekan atas bumi? Jadi bila nak bangun, letakkan tangan tu atas tempat sujud, kemudian bangun dengan bertelekan atas tangan yang ada tempat sujud. Dan ada orang tidak begitu, ya. Terus dari duduk tu dia bangun dengan tidak meletakkan tangan di bumi, dia dengan tidak bertelekan. Kalau dia bertelekan tu bertelekan atas lututnya. Mana yang sabit? Ini riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Mu'alla bin Asad قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكنني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab kepada kami Mu'alla bin Asad, katanya dalam kitab kepada kami Wahib dari Ayyub dari Abi Qilabah, katanya telah datang kepada kami Malik bin Al-Huwairis, maka bersembahyang dia di masjid kami ini. Maka katanya sesungguhnya aku nak bersembahyang untuk kamu dan sebenarnya aku memang tak nak sembahyang. Yakni bukan masa sembahyang, bukan waktu sembahyang, tapi aku tak juga sembahyang dengan tujuan nak melihatkan pada kamu. Tetapi aku nak menunjukkan kepada kamu bagaimana aku melihat Rasulullah SAW bersalat. Kata Ayub, maka kata saya kepada Abi Qilabah, dan bagaimana salatnya Rasulullah? Itu, yakni setelah orang ini sembahyang, dia tanya pada sahabatnya lagi satu, engkau pun tahu salat Rasulullah macam mana? Salam itulah salat Syekhina hadza. Yakni seperti sembahyang orang kita, orang tua ini. Yakni Amr bin Salamah, ya. Dan dimaksudkan Amr bin Salamah. Katanya kata Ayub, wa kana dzalika syekh, dan adalah syekh itu bila sembahyang yutimmu takbir, menyempurnakan takbir. Yakni tiap-tiap dia berpindah dari satu rukun ke satu rukun ada Allahu Akbar, tidak senyap, ya. Dan apabila bangun daripada sujud yang kedua, dia duduk sekejap, duduk dia, ini duduk istirahat, wa tamada 'alal ard, dan dia bertelekan atas bumi kemudian bangun. Jadi bila dah sujud itu dia nak bangun, dia letak tangannya di bumi kemudian bangun. Jadi kita sunat buat begitu. Bila nak bangun pada rakaat yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, yang ketiga kita tekan, letak tangan, bangun. Dan itu lebih menolong kita untuk senang bangun, ya. Kalau kita bertelekan atas lutut kita kalau kita bangun, kalau balance-nya tidak itu mungkin kita terjatuh atau sebagainya. Terutama orang-orang yang tidak cukup kuat. Jadi elok dia bertelekan atas bumi kemudian dibangun, ya. Bab selesai bab ini, kemudian bab yukabbiru wa yanhadu min as-sajdatain wa kana Ibnu Zubair yukabbiru fi nahdatihi. Bab bertakbir apabila bangun daripada dua sujud, daripada dua sujud, yakni bangun pada rakaat yang berikutnya. Dan Ibnu Zubair bangun dia pada bertakbir dia pada bangunnya itu. Jadi maknanya di sini bila disebutkan hadis ini dijelaskan kerana ada mungkin orang-orang yang tak buat. Dia nak menunjukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya ada. Bertakbir. Bangun dari rakaat yang pertama dan yang kedua, yang ketiga gitu. Wa bi qala haddatsana Yahya bin Shalih qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman an Sa'id bin al-Harith qala shalla lana Rasulullah qala shalla lana Abu Sa'id faja'ala bit takbir hina rafa'a ra'sahu min as-sujud وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
Berkata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Yahya bin Saleh, katanya telah cerita kepada kami Fulayh bin Sulaiman dari Sa'id bin Al-Haris, katanya telah bersembahyang untuk kita, yakni menjadi imam bagi kita Abu Sa'id, yakni seorang daripada orang yang pernah melihat Nabi SAW sembahyang. Kemudian beliau ini bertakbir, menguatkan takbirnya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Yakni setelah selesai sujud nak bangun rakaat yang berikutnya dia takbir kuat, dan ketika nak sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud, yakni duduk antara dua sujud, dan ketika bangun daripada dua rakaat. Inilah yang kita buat sekarang. Setiap kita berpindah dari satu rukun ke satu rukun, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan begitulah saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemayam. Hadis yang berikutnya, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hamad bin Zaid qala haddatsana Ghailan bin Jarir an Mutarrif qala sallaitu ana wa Imran salatan khalfa Ali bin Abi Talib فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Sulaiman bin Harb, katanya telah cerita kepada kami Hamad bin Zaid, katanya telah cerita kepada kami Ghailan bin Jarir daripada Mutarrif. Kata Mutarrif, saya pernah bersembahyang dengan Imran, satu sembahyang di belakang Ali bin Abi Talib. Maka adalah beliau, yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib, idza sajada, apabila sujud kabbara, bertakbir dia. Wa idza rafa'a kabbara, apabila dia bangun dari sujudnya itu dia bertakbir. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbara, dan apabila bangun daripada dua rakaat, yaitu sembahyang 4, bertakbir dia masa bangun itu, Allahu Akbar. Falamma sallama, dan apabila beliau itu memberi salam, yakni setelah selesai sembahyang, akhadha Imran biyadi, Imran telah memegang tangan saya. Ini kata perawi, ya, yaitu Mutarrif. Imran telah memegang tangan saya. Sambil berkata, orang ini telah sembahyangkan, ia telah menyembahyangkan, ia telah sembahyang sama-sama kita, ialah sembahyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang dia sembahyangkan kita ini jadi imam bagi kita, itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang. Ataupun ini syak oleh perawi, Imran berkata, orang ini telah mengingatkan saya sembahyangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Imran ini sahabat Nabi, ya. Jadi dia telah mengakui apa yang dibuat oleh Ali, begitulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu sunnatil julus fi tashahhud. Babu sunnatil julus fi tashahhud. Wa kanat Ummu Darda tajlisu fi salatiha jilsat ar-rajul wa kanat faqihatan. Ini bab yang menerangkan sunnat duduk pada tasyahud. Maksud sunnat duduk pada tasyahud ini ialah cara yang sunnat untuk duduk pada tasyahud. Yang ini masa awak membaca tahiyat, bagaimana duduknya yang betul membaca tahiyat itu? Jadi duduk untuk membaca tahiyat itu rukun kalau tahiyat akhir. Tetapi yang nak diterangkan ini apa? Iaitu cara duduknya macam mana? Cara duduk yang sunat. Dan dikatakan dalam bab ini Ummu Darda, ada seorang bernama Ummu Darda. Tapi Ummu Darda ini bukan isteri Abu Darda sahabat Nabi. Kerana ini orang kemudian belakang. Ini jauh ini. Ini sudah kira tabi'in. Ya, ini dah zaman Bukhari atau zaman sebelum Bukhari itu bab itu, tapi bukan isteri sahabat Nabi. Ya. Ummu Darda ini katanya ada seorang orang namanya Ummu Darda, tajlisu fi salatiha jilsatar rajul. Duduk pada sembahyangnya seperti duduk orang laki-laki. Ya, wa kanat faqihah. Dan Ummu Darda ini orang ahli fiqh, alim dia.
bukan perempuan sembarangan. Jadi orang pernah tengok Ummu Darda ni duduk laki-laki. Mana duduk laki-laki tu apa? Duduknya tidak, orang perempuan biasa kalau duduk berselimut dia, tidak tegak atau miring sikit ya, tapi ini duduknya tegak. Dengan kakinya berdiri satu dan beralas satu. Ini yang sunat ya, sama saja laki-laki dan perempuan. Jadi orang pernah melihat Ummu Darda ni sembahyang, nampaknya duduknya macam laki-laki tu tegak gitu. Jadi yang sunat duduk saya terangkan dulu. Duduk ni kalau tasyahud awal pada mazhab kita duduk atas tapak kaki kiri kita dan tapak kaki kanan kita berdiri. Ya. Jadi nampak ini belakang ni duduk orang yang belakang. Itu cara duduk yang sunat dalam masa duduk tahiyat awal. Ya. Tapi boleh juga kita duduk dengan apa cara duduk ya, tapi duduk yang sunat itulah dia. Duduk dengan begini ya. Ini dia. Ini berdiri. Cuma penat dah sikit dan kita duduk atas tapak kaki kita yang kiri. Ini namanya dalam istilah fikih duduk iftirash. Duduk iftirash. Iftirash itu maknanya meletakkan tapak kaki itu sebagai firash, sebagai alas tempat duduk. Sebab makna firash itu alas tempat duduk. Ini firash. Ini firash. Ya. Kita duduk atas firash. Jadi ini orang dia duduk dalam tahiyat berfirashkan kaki kirinya. Duduk atas. Kemudian kaki kanannya itu diangkat tegak. Tegak. Gini. Berapa boleh kita tegakkan? Ini iftirash. Ya. Dan lagi satu duduk namanya duduk tawarruk. Itu dalam istilahnya. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Yaitu dengan mengulurkan kaki ini ke bawah kaki. Begini. Tawarruk daripada perkataan warik. Warik itu punggung atau tulang punggung itu warik. Jadi kita duduk atas punggung kita. Ya, punggung kita terletak atas lantai. Kemudian kita tidak iftirash kaki. Kaki diulur. Jadi ini dua macam duduk. Saya terangkan dululah ya perkara ini. Semua duduk dalam sembahyang adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Pada mazhab kita. Kecuali duduk yang disusuli salam. Itu duduk yang akhir. Duduk yang disusuli salam. Yakni kalau kita sembahyang dua rakaat, tentunya penghabisan nanti kita nak salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mana-mana duduk yang akan disusuli salam, duduk tawarruk. Walaupun sembahyangnya satu rakaat. Jadi saya witir satu rakaat, duduk akhir tawarruk. Dan ini masalah timbul apa? Kenapa kita tegaskan istilah ini? Duduk yang disusuli oleh salam. Di sini ada satu masalah. Kalau seorang itu dalam sembahyangnya dia ada buat kesilapan, yang mana dia disunatkan sujud sahwi, ya, jadi sebelum sujud sahwi jangan duduk tawarruk, duduk iftirash. Kerana duduk ini tidak disusuli salam. Sebab duduk ini nanti dia akan apa? Sujud sahwi. Jadi kalau ada perkara yang menyebabkan awak nak sujud sahwi, duduk yang akhir, duduk tahiyat awal. Duduk iftirash. Jangan duduk tawarruk. Sujud sahwi 2 kali. Bangun, duduk tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ini bagi penuntut-penuntut ilmu kena pegang ini istilahnya. Duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Sebab nanti kalau awak baca kitab-kitab, dia tak jelaskan lagi ni semua. Dia kata duduknya duduk iftirash. Awak kena tahu iftirash macam mana. Duduknya duduk tawarruk. Tawarruk itu macam mana. Jadi duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir lah. Yang meletakkan punggung atas lantai. Kaki kiri dihulurkan ke kanan. Tapak kaki kanan tegak. Ya, tegak. Tapi kalau melepek pun tak apa. Ingat. Dalam masa sujud, wajib tapak kaki tegak. Berdiri. Mesti. Dan jari-jari itu sebahagiannya mesti lentik atas tempat sujud. Itu syarat. Itu sudah diterangkan. Ya, jangan sujud kaki ini terlepas melepek begini.
atau kakinya terjengkit dengan tidak terletak atas tempat sujud, tidak sah ikut mazhab Syafi'i. Jadi kakinya mesti tegak ya. Itu dalam masa sujud. Dalam masa duduk kaki tidak mesti dilentikkan. Kalau dilepaskan pun boleh. Ya. Masa duduk. Sama ada duduk iftirash atau duduk tawarruk. Tapi yang afdalnya itulah kaki kanan itu ditegakkan. Itulah cara sunnatnya. Wa bi qala haddatsana وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني. Berkata Imam Al-Bukhari dalam cerita kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Abdurrahman bin Qasim, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, ya, itu dipakai nama itu. Annahu akhbarahu, bahwasanya Abdullah itu memberitahunya, annahu kana yara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yatarabba'u bis salah. Dia melihat Ibnu Umar bersila masa duduk dalam sembahyang. Yatarabba' maknanya bersila. Kaki itu dijadikan 4 suku. Perkataan yatarabba' itu perkataan arba'ah. Jadi kaki itu dilipat 4. 4 macam mana? 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Ini tarabbu' namanya. Bersila sembahyang. Dilihat Abdullah bin Umar bersila sembahyang. Ya. Maka saya buat, kata dia. Saya pada masa itu masih muda lagi. Hadithus sin. Masih muda. Saya buat begitu. Maka Abdullah bin Umar melarang saya. Kau macam mana sembahyang ni? Bersila. Wa qala innama sunnatu salat an tansiba rijlaka al-yumna wa tuthniya al-yusra. Yang sunnatnya dalam sembahyang itu kau tegakkan kaki kananmu dan lipat kaki kirimu. Nah, dia akan duduk tadi lah. Ya, kaki kiri itu dilipat, kita duduk, kemudian tak kaki kanan kita tegakkan. Kemudian orang yang muda ni tadi, yang Abdullah ni cucunya ni mengatakan, ya, anaknya itu, dia kata saya lihat tuan buat macam itu. Sebab saya Abdullah bin Umar pernah sembahyang apa? Bersila. Saya lihat tuan buat macam itu. Faqala inna rijlayya la tahmilan. Berkata Abdullah bin Umar, kaki saya tak kuat untuk mengangkat badan saya. Maknanya saya kalau duduk atas kaki saya sakit. Jadi badannya berat. Oleh sebab itu dia tak boleh duduk macam biasa. Jadi di sini kita ambil kesimpulan, yaitu bahawa duduk dalam tahiyat ini mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula itu, yang diriwayatkan dari Nabi, tidak wajiblah, hukumnya sunnah. Jadi kalau awak duduk macam mana pun boleh. Cuma kalau awak tak ada uzur, duduk cara yang lain daripada yang ditunjuk oleh Rasulullah, makruh lah. Tak mengikut sunnah lah. Tapi kalau ada uzur, boleh. Sakit dia tak boleh duduk, ya. Katalah dia tak boleh melentikkan kaki dia masa duduk. Kalau masa sujud barangkali boleh sekejap. Masa duduk lama nak baca tahiyat, dia tak boleh melentikkan, sakit, tak apa, terus lentikkan, terus dirikan itu, lepaskan saja. Tahiyat akhir pun begitu juga, terlepas boleh. Tak boleh duduk macam biasa tahiyat awal, tak boleh. Sakit kaki itu kalau kita tindih dengan punggung kita. Katalah orang tu gemuk sangat, ya. Dia nak duduk tahiyat, dia nak tindih kaki dia rasa sakit, atau kaki dia memang ada sakit. Tak payah duduk tawarruk. Tak boleh tawarruk, bersila boleh, bersila boleh. Dan apa duduk pun, ya. Yang tak elok itu duduk al-iqa',
Kata Melayu saya tak tahu duduk iqa' itu apa Melayunya. Dia iqa' ada dua. Boleh kita kata duduk bertenggung ya. Bertenggung. Duduk bertenggung ini ada dua macam. Yang satu tak ada apa-apa, boleh. Yang satu lagi makruh sangat. Yang makruh sangat tu kalau dia semaya duduknya gini. Ini bertenggung juga dikirakan makruh. Tapi ada lagi satu tidak makruh, iaitu dia duduk begini. Dua-dua tapak kaki dia tu ditegak. Tahiyatnya gini, duduk antara dua sujudnya gini, tegak saja bila dia duduk. Ini iqa'. Tapi dikatakan ini tidak makruh sangat kalau ada uzur lah, boleh. Kalau tak ada uzur tak elok. Tapi kalau duduk antara dua sujud, ada setengah mengatakan tak ada makruh. Ya, dia sujud pertama kali, duduk pun boleh. Ya. Cuma yang afdal itulah duduk yang dikatakan tadi. Ya. Jadi kalau orang tu uzur, boleh duduk macam mana. Dan ada orang kakinya tak boleh lurus, tak boleh bengkok. Ada orang, ya, lurus saja. Ada yang sembahyang kakinya lurus ke depan, tak apa. Sembahyang duduk. Apa nak buat? Uzur. Hadis yang bihi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Laits an Khalid an Sa'id an Muhammad bin Amr bin Halhalah an Muhammad bin Amr bin Atha wa hadatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib wa Yazid bin Muhammad an Muhammad bin Amr bin Halhalah an Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه كل فقار. Telah bercerita kepada kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair, katanya telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Khalid, dari Sa'id, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dan bercerita kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib. Ya, jadi dua sanad ya, dua sanad. Imam Bukhari ambil ini hadis dari dua channel, dua jalan. Katanya dan cerita kepada kami Al-Laits bin an Yazid an Abi Habib wa Yazid bin Muhammad an Muhammad bin Amr bin Halhalah an Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan ma'a nafar. Ini ceritanya bahawa Amr bin Atha ini, Muhammad bin Amr bin Atha ini pernah duduk bersama-sama beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka katanya kami berceritalah tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni muzakarah. Di sini dikatakan fadzakarna salatan Nabi. Kami bermuzakarah ya tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya Nabi? Ini muzakarah antara siapa? Antara sahabat-sahabat beberapa orang yang diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha. Jadi dalam muzakarah itu apa ceritanya? Faqala Abu Humaid as-Sa'idi, berkata salah seorang daripada yang bermuzakarah itu, yaitu Abu Humaid as-Sa'idi,
Ana kuntu ahfazakum di salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi ini juga. Dia kata sayalah orang yang paling hafalkan, paling tahu, paling hafal di sini disebut atau paling tahu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya paling tahu. Di sini ada satu pertanyaan. Bolehkah kita sama-sama sahabat-sahabat ni duduk kemudian kata awak kata saya paling tahu? Wah, ini kalau kita kata wah ini takbur nampaknya ni ya. Atau muji diri ni. Dia yang paling tahu. Kata ulama, kalau dia yakin dia tahu dan dia bercakap tu bukan riak, bukan nak nunjuk-nunjuk, semua dia ingin biarlah dia yang beritahu. Kerana dia rasa dia yakin dia tahu betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi dalam apa hal pun boleh. Kalau awak rasa, awak yakin, awak tahu kau itu, awak boleh kata, saya kira saya yang paling tahu lah, biar saya bercakap. Boleh, tak ada apa-apa. Oh, itu tidak menunjuk-nunjukkan diri kononnya paling pandai ke apa, kalau tidak ada niat itu. Kalau ada niat itu, iyalah. Ya, innamal a'malu bin ya. Amal bergantung dengan niat. Kalau awak ikhlas cakap tu memang awak tahu perkara ni, cakaplah. Dan tak ada salahnya awak kata saya paling tahu. Sebab kalau orang kita lain inilah hamba yang bodoh, ya, hamba yang dhaif, hamba yang tak tahu apa-apa, tapi tak cakap. Macam ni, ya. Tapi itu cara orang Melayu. Orang Melayu dia tak mau cakap saya begini lah, hamba yang dhaif, hamba yang bodoh, hamba yang apa. Itu bagus dari satu segi, dari segi tasawuf. Ada juga yang cakap macam itu, takut riak. Tapi tidak semestinya bila orang tu kata saya tahu, dia riak. Tidak semestinya. Itu bergantung pada apa? Pada niat. Dan kadang-kadang dalam perkataan awak saya yang bodoh ni pun ada riak juga. Ya. Pasal orang tahu awak pandai, tak tahu awak kata awak bodoh. Orang pun kata dia itu merendah diri. Itulah riaknya. Ya. Ini penyakit ni semua ni. Ya, jaga-jagalah. Pokoknya apa? Niat. Tak salah awak kata awak tahu, tapi benar-benarlah awak tahu. Jangan tak tahu mengaku tahu. Ini satu penyakit lagi. Ya. Dia tak tahu apa-apa, dia bilang dia tahu. Dia tak boleh. Ini orang ni ya, dia kata saya yang paling tahu, paling ingat apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ra'aitu idza kabara ja'ala yadayhi hidha'a mankibai. Saya lihat Nabi apabila bertakbir, yakni takbir yang mula-mula dan juga takbir-takbir yang lain, ya, dalam sembahyang, ja'ala yadayhi hidha'a mankibai. Diletakkannya dua tangannya sesetang dengan bahu. Allahu Akbar. Begitu, tangan sesetang dengan bahu. Ya. Jadi kalau tak betul-betul itu kita nak sifatkan Rasulullah itu susahlah, bukan? Ini lebih kurang sajalah. Oleh sebab itu dulu ada satu perbincangan. Ya. Ada seorang daripada tokoh agama menulis satu buku namanya Sembahyang Rasulullah. Sembahyang Rasulullah. Dia dua buku dia buat. Mula-mula ibadat Rasulullah, kemudian sembahyang Rasulullah. Buku ini disanggah oleh seorang mufti, menerangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam buku yang mengatakan itu tidak tepat sebagaimana sembahyangnya Rasulullah SAW. Ya, dan timbul masalah kemungkinan dusta terhadap Rasulullah SAW. Awak buat lain, awak kata Rasulullah buat macam itu. Jadi untuk adab, ya, kita sebab boleh, kita tidak kata beginilah sembahyang Rasulullah SAW. Tapi berlainan dengan sahabat ini, sebab sahabat ini dekat. Ini orang kita ni jauh ni, kita ambil dari kitab. Ini orang dia lihat sendiri. Beza antara orang yang belajar dari kitab dengan melihat sendiri. Jadi sekarang misalnya dalam bab haji pun juga itu. Inilah hajinya Rasulullah SAW. Kita kata untuk keselamatan janganlah cakap terus begitu. Beginilah hajinya Rasulullah. Mungkin ada kesilapan awak, mungkin awak lupa, mungkin awak apa Rasulullah. Jadi kita cakap sajalah seberapa boleh kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi diangkat tangannya begini. Ini saya menunjukkan begini. Ini tidak mungkin tidak tepat bagaimana. Cuma maksud dari hadis itu tangan itu bertentangan dengan bahu. Jadi kalau orang takbir begini, Allahu Akbar, tak betul lah ikut sunnah Rasulullah. Sebab tak ada riwayat Nabi mengangkat sampai ke atas begitu. Ataupun Allahu Akbar
Tak betul lah itu, bawah sangat pula itu ya. Di bawah ni, tak naik ke atas. Sederhana lah. Allahu Akbar. Ini masalah tangan yang macam-macam ini kerana nak memasukkan dia. Ya. Ini satu masalah lagi ya. Ada orang pusing-pusing, Allahu Akbar. Ini dah lain ini. Ya. Dari bawah dia angkat pusing, tak masukkan niat. Ini masalah. Ya. Jadi tentangan dengan bawah ya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila Nabi rukuk, diletakkannya betul-betul dua tangannya atas lututnya. Itu amkan itu artinya dipertelkan atas lututnya. Jadi dua tapak tangannya atas lutut ya. Summa hasara dhahrahu, kemudian diluruskannya belakang badannya itu. Lurus belakang badan. Oleh sebab itu ulama mengatakan sunnah pada masa rukuk itu dua tangan mencapai lutut dan badan lurus dengan kepala seolah-olah sekeping papan. Itulah yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh. Yang ini dari bahagian punggung sampai kepala straight. Itu hasalah. Mahram. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Maka apabila Nabi mengangkat kepalanya, yakni dari rukuk, istawa, Nabi lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga tiap-tiap tulang belakang itu berdiri tegak di tempatnya. Artinya Nabi tidaklah bila bangun dari rukuk belum lurus lagi, membungkuk, mesti membungkuk sudah sujud. Tidak, Nabi berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah, tegak Nabi berdiri, lurus badannya, tulang belakang itu tetap berdiri tepat macam orang berdiri. Sebab di sini juga perlu kita ingatkan, ada orang-orang dia bangun dari rukuk, belum dia sempat berdiri tegak lagi, sudah tak sujud. Jadi itu tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini boleh timbul masalah. Bagaimana setengah-setengah saudara-saudara kita dari mazhab yang lain, bila bersemayang dia mengangkat kepalanya dari rukuk sikit aja, kemudian dia terus sujud, atau duduk antara dua sujud terus sikit saja kemudian sujud lagi. Itu mereka mengiktibar bahawa i'tidal dan duduk antara dua sujud bukan rukun yang dikehendaki, tetapi hanya pembeza antara dua rukun. Itu mazhab mereka ya. Sebab ada juga dalil, mereka juga ada hadis-hadisnya menunjukkan itu perbezaan antara dua rukun. Berbalik kita pada cakap kita tadi, habis yang panjang berdiri, lama berdiri itu macam mana? Itulah Imam Syafi'i mengambil pertengahan. Jangan terlalu lama berdiri dan jangan pula terus tak berdiri. Sederhana saja, dijadikan rukun pendek. Kerana memandangkan ada yang mengatakan itu bukan rukun yang maksud, tetapi itu adalah rukun pemisah antara dua rukun. Tapi mengikut hadis ini, tegaknya Nabi lurus. Tiap-tiap anggota itu tetap pada tempatnya, tidak membungkuk. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima, dan apabila Nabi sujud letakkannya tangannya dengan tidak menghamparkannya dan tidak pula merapatkannya. Itu tadi kita dah bincang. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, dan Nabi menghadapkan tepi-tepi jari kakinya ke kiblat. Menghadapkan tepi-tepi jari kakinya atau hujung-hujung jari kakinya ke kiblat. Jadi maknanya bila kita sujud, tapak kaki kita tak menghadap kiblat. Ya tidak? Yang menghadap kiblat depan kaki, tapak kaki menghadap ke belakang. Tetapi di sini dikatakan ujung-ujung jari menghadap kiblat, maknanya dilentikkan. Dilentikkannya beberapa jari, sekira-kira yang bahagian jari yang dilentik itu menghadap ke depan. Yang tapak kaki putih itu menghadap ke belakang. Jadi ini satu daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilentikkannya itu. Sebab ibaratnya tepi-tepi jari kakinya menghadap kiblat. Jadi maknanya itulah, ditekan melentik itu sebahagiannya ke depan. Fa idza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlaihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Dan apabila Nabi duduk pada dua rakaat, yakni duduk tasyahud awal, ya, duduk baginda atas kaki dia yang kiri dan ditegakkan kaki kanan. Ini kita dah bincang tadi.
duduk iftirash namanya. Letak punggung atas tapak kaki kiri, kaki kanan tegak pada sabal yumna. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan apabila baginda duduk pada rakaat yang akhir, yakni tasyahud akhir, tahiyat akhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Bila Nabi duduk pada rakaat yang akhir, dihulurkan dihulurkan kakinya yang kiri. Hulur ke mana? Hulur ke kanan. Kaki yang kiri dihulur ke kanan. Ini duduk seliput kita kata. Dihulurkan kakinya yang kanan dan ditegakkannya kakinya yang lain satu. Dihulurkannya kakinya yang kiri. Maaf. Dihulurkannya kakinya yang kiri dan ditegakkannya yang satu lagi, yaitu yang kanan. Jadi kanannya berdiri, kaki kiri masuk bawah kanan, itu yang kita kata duduk tawarruk. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk baginda atas punggungnya. Itu duduk tahiyat akhir, duduk selimput kita kata ya. Itulah cara gambaran yang ditunjukkan oleh sahabat ini. Begini yang saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Al-Laits sami'a Al-Laits mendengar daripada Yazid bin Habib dan Yazid bin Muhammad bin Halhala dan Ibn Halhala daripada Ibn Atha. Dan kata Abu Salih an Al-Laits, kullu faqar, disebut perkataan faqar. Faqar itu artinya tulang belakang ya, faqar. Qala Ibn Yahya bin Ayyub qala hadatsani Yazid bin Habib, dia telah cerita kepada saya Yazid bin Habib bahawa Muhammad bin Amr bin Al-Hala ceritakannya juga menyebut kullu faqar. Ya, tiap-tiap anggota itu yang di belakang itu dipanggil faqar. Yani ini hanya perselisihan pada perkataan, tapi semua sepakat mengatakan begitulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya fikir cukuplah sampai sini apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa 'ala الله وحده المصطفى من الحق دعانا والوباء بذات في الناس الشفاء وعلى آله الصحابة وعلى صحبه رضي الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini sebagai menyambung perbincangan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sampai kita kepada bab man lam yara at-tashahhud al-awwal wajibah لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. Ini bab yang menerangkan ada orang-orang yang berkata atau sebahagian daripada ulama yang mengatakan bahawa tasyahud awal itu tidak wajib. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada 2 rakaat dan tidak kembali duduk semula. Jadi bab kita hari ini menerangkan dalil bahawa tahiyat awal itu tidak wajib. Pada sembahyang yang 4 rakaat dan 3 rakaat ada duduk tahiyat awal dan itu tidak wajib.
Itu pandangan sebahagian dan termasuklah mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakan itu tidak wajib. Tetapi di sana barangkali ada pula hadis-hadis yang menunjukkan seolah-olah itu wajib. Itu nanti perbincangannya akan datang pada hadis-hadis yang lain nanti, ya. Dan di sini ada dalilnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari 2 rakaat. Yang mana sembahyang itu sembahyang 4 rakaat. Nabi bangun dan sahabat-sahabat bertasbih subhanallah. Kerana itu ada duduk tahiyat awal. Nabi terus bangun dan tidak duduk. Tidak duduk. Walam yarji', tidak kembali dulu. Jadi menunjukkan tidak wajib. Tetapi oleh sebab perkara itu satu sunat yang agak besar dalam sembahyang, itulah yang di sana disunatkan sujud sahwi, ya. Itu nanti akan datang dalilnya. Jadi pada kita ini amalan sembahyang itu ada 3 bahagian. 3 bahagian atau 3 macam amalan sembahyang. Ada rukun, ada sunat ab'ad, dan ada sunat hayat. Sunat hayat. Rukun telah kita ketahui, yaitu 13 rukun sembahyang. Dan kalau dipecah-pecahkan tumaninah itu mengikut rukun-rukun yang sendiri jadi 17. Jadi ada setengah kitab mengatakan rukun sembahyang 17 dan ada setengah kitab mengatakan rukun sembahyang 13. Tapi perkaranya sama, yaitu yang mengira 13 tidak dikira tumaninah sebagai rukun yang tersendiri. Jadi bila disebutkannya rukun, disebut serta tumaninah. I'tidal serta tumaninah. Sujud serta tumaninah. Duduk antara 2 sujud serta tumaninah. Itu jadi diringkaskan, kiranya nanti 13. Tapi ada pula kita menyebut rukun yang kelima rukuk, rukun yang keenam tumaninah dalam rukuk, rukun yang ketujuh i'tidal, rukun yang ke-8 tumaninah dalam i'tidal. Itu jadi 17. Jadi 17 dipecah-pecahkan, ya. Itu rukun. Dan rukun ini saya terangkan sikit dari segi hukum fikih, ya. Perkara rukun mesti dibuat. Kalau tertinggal tidak sah sembahyang. Dan sujud sahwi tidak mengambil tempat rukun. Kadang-kadang kita tertinggal rukun, kita kata nanti saya sujud sahwi. Sujud sahwi tidak mengambil tempat rukun. Jangan lupa. Sujud sahwi kadang-kadang kita buat untuk menampung ataupun minta ampun kepada Allah kerana kita terlupa ni tadi atau dosa kita yang telalai tadi, kan? Sujud sahwi mengambil tempat itu. Tapi dia tidak mengambil tempat rukun. Yang kedua sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini 3 sunat saja. Dan yang 3 ini dipecahkan, kadang-kadang sampai sebut 20 lebih. Tapi pokoknya 3, yaitu tasyahud awal, ayat awal, ayat yang 4 atau 3 rakaat. Qunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Dan selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat yang akhir. Wa ala ali Muhammad. Pada tahiyat akhir. Jadi kalau orang itu tahiyat akhirnya sampai Allahumma salli ala Muhammad, lepas itu dia kira nak salam, maknanya dia kurang satu sunat ab'ad. Kita sebut wa ala ali Muhammad. Jadi 3 ni rukun masuk sunat ab'ad. Yang mana kalau tertinggal ini sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Tahiyat awal, qunut subuh, dan wa ala ali Muhammad pada tahiyat akhir. Kemudian ini apa namanya, yang qunut ni dipecahkan, ya, sampai ke nanti ke 20. Itu disebut
yang dia ada doa, ada puji-pujian, kemudian ada selawat. Selawatnya mesti Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu semua kalau tertinggal satu tu kena sujud sahwi. Jadi selawatnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, itu satu, wa ala alihi dua, wa sahbihi tiga, sambung lagi belakang wa sallam. Itu semuanya sujud sahwi tahiyat awal, itu apa kunut. Kemudian diingatkan pula, kalau kita berkunut tu, dan masa kita berdiri pada tahiyat pada kunut subuh itu, masa kita baca kunut, kita kena berdiri betul sampai penghabisan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, baru Allahu Akbar. Jangan macam setengah orang, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dah sampai sayyidina Muhammadin tidak boleh turun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan dekat ke bawah dia wa sallam itu kurang kunut. Itu kurang. Sebab tempat kunut semua mesti berdiri. Jadi yakinkan bahawa sampai perkataan wasallam tu awak mesti berdiri. Sudah wasallam baru Allahu Akbar. Jangan sambil bergerak sambil baca. Baca dan berdiri. Itu dinamakan sunat ab'ad. Yang mana sunat ab'ad ini kalau tertinggal sunat sujud sahwi, tapi dia tak payah diulang. Maknanya tak payah buat balik. Katalah awak dah terlupa rukuk, dah terlupa kunut, dah sampai Allahu liman hamidah, terus dah duduk Allahu Akbar. Awak hampir awak dah sujud, kemudian awak teringat, aku belum kunut. Yang dah sujud tak boleh balik lagi. Dah sujud tak boleh balik lagi. Ada tahiyat awal, awak dah berdiri Allahu Akbar. Aku awak teringat aku belum tahiyat awal, jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Oleh sebab itu dalam ilmu fikih kita, kalau orang itu dia tahu hukum, dah berdiri dia duduk balik, batal sembahyang. Batal sembahyang. Dia tak boleh duduk balik kalau sudah berdiri pada tahiyat awal tu. Pasal apa? Kita berpegang kepada kaedah. Ini semua ada kaedah-kaedahnya, yaitu bila awak sudah membuat yang rukun, janganlah membatalkan rukun untuk membuat sunat. Pegang kaedah. Bila sudah buat rukun, jangan membatalkan rukun untuk membuat sunat. Macam mana itu dalam masalah tahiyat awal ni tadi? Awak dah terlupa tahiyat awal. Tahiyat awal sunat kan? Terlupa tahiyat awal. Sudah berdiri. Berdiri ni apa? Berdiri rukun. Ini sudah masuk rakaat yang ke 3. Sudah rukun ini. Berdiri. Rukun. Rakaat yang ketiga sudah berdiri. Jangan membatalkan rukun untuk buat sunat. Itu kaedah. Sebab itu ulama mengatakan ini bagi siapa? Bagi orang yang tahu hukum. Orang yang tak tahu hukum dimaafkan dalam perkara. Sebab ini perkara-perkara detail. Barangkali ada di antara kita yang sudah semayang, dah berdiri, lupa tahiyat, duduk balik, semua. Kadang-kadang imam pun bercelaru, belakang dia ada makmum yang tahu ilmu fikir, dia ni tak tahu. Tunggang balik kadang. Jadi yang tak tahu itu dah tahu. Masalah ini dikira masalah-masalah yang kadang-kadang atas orang awam terlepas atau tidak mereka fahami perkara ini. Dan kadang-kadang guru itu bila mengajar pun masalah ini tidak diterangkan, tak sampai pada dia itu, ya, atau tak teringat dia. Di dalam sembahyang tidak teringat. Tapi yang sudah tahu tak boleh. Cuma tidak juga membatalkan sembahyang. Kalau dia sudah berdiri, dia duduk balik. Ya. Sebab itu orang tanya dia, ni awak tak tahu kata duduk. Oh iya, saya terlupa. Dia kata, saya dah belajar ni. Terlupa. Tak apa. Terlupa. Terlupa. Tapi kalau masa dia sedang duduk, dia sudah berdiri, kemudian dia duduk, dia teringat, dia mesti bangun. Bangun. Itu. Jadi semua diambil daripada ini tadi. Nabi
beri salam, Nabi bangun 2 rakaat, tak duduk tahiyat, walam yarji', dan Nabi tak kembali duduk. Nabi tak kembali duduk. Oleh sebab itu kita kata tak boleh duduk. Kalau boleh duduk, saya Nabi kembali duduk. Nabi tak duduk. Nabi terus berdiri dengan rakaat yang ketiga. Dari sini diambil kesimpulan. Sebab riwayatnya Nabi tak duduk. Dan sahabat ingatkan itu. Maknanya sahabat, subhanallah, Nabi terus berdiri. Walam yarji'. Jadi hukum-hukum fikih ini semua diambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya nak ingatkan kepada, beri pada saudara-saudara panduan. Dan ini panduan ilmu fikih ini mustahak ya, tentang rukun, meninggalkan rukun. Katalah saudara terlupa rukuk. Katalah terlupa rukuk. Dah baca Fatihah, dah baca surah, tahu-tahu terus tersujud. Tersujud. Ini lupa rukuk. Dah sujud baru ingat, aku ni tadi tak rukuk. Apa nak buat? Bangun, buat rukuk. Tak boleh teruskan. Sebab ini rukun. Yang tertinggal ni rukun. Bangun, buat rukuk. I'tidal, sujud lagi. Sujud yang itu, yang mula-mula tadi tak pakai. Buatlah sembahyang terus. Sujud sahwi di akhir. Sujud sahwi di akhir, kerana sudah buat kesilapan ni tadi. Dan peganglah apa saja rukun yang awak terlupa, kena buat balik. Ya, bila teringat, kena buat rukun itu. Pegang tu dulu satu. Melainkan kalau awak teringat sesudah membuat rukun yang sama yang awak rukun. Katalah tadi awak sembahyang rakaat pertama, dah baca apa namanya Fatihah, baca surah, awak apa terus sujud, tak ingat langsung. Masuk rakaat yang kedua, lepas baca Fatihah apa semua, awak rukuk. Bila awak rukuk, awak teringat, tadi rakaat pertama aku tak rukuk. Dan awak ingat masa rukuk. Ini yang di kaedahnya kata ingat setelah membuat rukun yang sama. Terlupa satu rukun, tapi dia ingat setelah membuat rukun yang sama, yang lagi satu. Dengan sendirinya rukun yang dengan sendirinya rakaat yang ini mengambil tempat rakaat pertama. Dah, jangan buat apa-apa lagi. Masa awak rukuk rakaat yang kedua, awak teringat, ya Allah, rakaat pertama aku tak rukuk, aku lupa. Sudah diam-diamlah. Ini rakaat pertama sekarang. Ini rakaat pertama. Tambah tadi lagi. Yang rakaat yang lepas tu tak kira rakaat. Pasal kurang satu rukun. Ini rakaat pertama sekarang. Sebab dipegang kaedah. Orang yang lupa rukun, kemudian dia teringat sebelum membuat rukun yang sama, dia teringat sebelum membuat rukun yang sama yang dia lupa tadi. Misalnya dia lupa rukuk, teringat dalam sujud. Ini rakaat itulah, ya. Bangun dia membuat rukun, tinggalkan rukun yang baru tadi, terus buat lagi. Kemudian buat lagi rukun yang berikutnya. Tetapi kalau dia teringat pada setelah dia membuat rukun yang sama, maka dengan sendirinya rukun yang kedua yang sama ini tadi mengambil tempat yang pertama. Tambah saja bilangan rakaat. Dan sujud sahwi. Jadi sebab itu orang ahli fikih ini dia pegang kaedah, senang dia. Pegang kaedah, itu kaedah. Lupa Fatihah,
Rakaat pertama teringat pada masa sujud, rakaat pertama awak belum Fatihah, balik pergi rakaat yang pertama, bangun balik buat Fatihah, kemudian buat balik rukuk sujud ikhlas macam biasa. Tapi awak lupa Fatihah rakaat pertama, terus tak teringat, masuk rakaat kedua awak baca Fatihah, teringat awak rakaat pertama tadi tak Fatihah, dengan sendirinya rakaat kedua mengambil tempat rakaat pertama. Jadi seolah sembahyang awak baru rakaat pertama. Teruskan sembahyang. Begitulah dibuat pada yang lain. Dan sunat sujud sahwi. Dan selalu ingat, sujud sahwi ini hukumnya sunat. Sujud sahwi tak pernah wajib. Kalau awak terlupa sesuatu kena sujud sahwi. Kalau tak sujud pun sembahyang awak sah. Tetapi kalau rukun mesti dibuat. Jangan ada setengah awak dia faham, kalau terlupa rukun pun sujud sahwi. Dia lupa rukuk, kemudian dia dah sujud, dia ingat aku belum rukuk. Tak apalah, nanti aku sujud sahwi. Tak apalah, nanti aku sujud sahwi. Tidak boleh. Tak boleh. Kenapa? Ini rukun, tak boleh tinggal. Mesti buat. Habis sujud sahwi juga, sunat sujud sahwi kerana terlupa. Rukun mesti buat. Tapi kalau macam tahiyat awalnya tadi terlupa, dah masuk buat rukun, jangan buat sunat lagi. Sujud sahwi saja. Ujung. Tadi buat balik sebab Nabi tak kembali. Ini sunat apa? Dan ada satu sunat, ada banyak sunat, nama sunat hayat. Sunat hayat ni misalnya, katalah dia tak baca Allahu Akbar kabira, ya, tak baca surah Fatihah saja, tahu-tahu dia rukuk. Dalam rukuk dia senyap saja, tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dia bangun sami Allahu liman hamidah, tak baca apa-apa, cuma dia bangun aja. Sujud pun senyap. Wah, ini berapa banyak sunat hayat dia tak buat ni. Tak ada kena apa-apa. Tak ada kena apa-apa. Tak ada sujud sahwi. Sebab ini namanya sunat hayat. Sunat hayat ni paling banyak. Paling kurang 20 sunat hayat. Atau lebih, ada yang sampai 40. Macam-macam perkara. Ya. Jadi sunat hayat ini tak payah dibuat. Kalau tak dibuat, tak payah sujud sahwi. Dan kalau sujud sahwi macam mana? Ya. Awak biasa baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, kata satu masa terlupa, terus terbaca Fatihah. Kemudian dah rukuk baru ingat aku tak baca Allahu Akbar kabira. Tak apalah, itu sunat hayat. Tapi awak sujud sahwi di akhir. Pasal terlupa tadi, sujud sahwi, apa hukum sembahyang? Batal. Hukum sembahyang apa? Batal. Kerana kalau awak sujud sahwi dalam perkara yang tak ada suruh sujud sahwi, maka itu awak menambah perbuatan dalam sembahyang. Menambah perbuatan membatalkan sembahyang. Oleh sebab itu nasihat saya pada saudara sekalian, kalau saudara ragu-ragu sama ada yang saudara lupakan itu kena sujud sahwi atau tidak, jangan sujud sahwi. Sebab tak sujud sahwi pun sembahyang sah. Kerana apa? Kerana sujud sahwi hukumnya apa? Sunat. Kalau sujud sahwi tak kena pada tempatnya, batal sembahyang. Jadi daripada mengelakkan batalkan sembahyang, jangan sujud sahwi, melainkan awak yakin yang perkara itu memang ada sujud sahwinya. Sebab sujud sahwi itu menambah perbuatan di ujung. Ya. Perkataan ab'ad itu sunat ab'ad. Ab'ad itu daripada perkataan ba'ad. Ba'ad itu artinya sebahagian. Ya, sebahagian. Makna sebahagian ni kenapa pula? Hayat pun sebahagian juga bukan? Tapi ab'ad ni sebut sebahagian. Kira-kira kalau tak dibuat ab'ad ini, semayang ni itu janggal. Maknanya nampak nak kurangnya. Ya. Semayang barangkali ada tahiyat awal, tapi dia tak buat. Nampak tak betul semayang itu. Nampak kekurangannya. Subuh semua orang sampai buat kunut, dia tak buat, nampak kekurangannya. Tapi kalau hayat ni maknanya bentuk. Hayat. Kalau satunya hayat.
Ya, bentuk. Dia nak mencantikkan bentuk sembahyang tu lagi. Cantikkan bentuk sembahyang. Kira-kira nampak indah sembahyang tu dengan adanya hayat tadi. Ya, dengan bacaan-bacaan yang sempurna. Ya. Ini kalau kita bilang ibarat rumah, sebuah rumah, rumah tu dah ada pintu, ada tingkap, ada tangga, dah sempurna lah rumah tu bangunannya semua sekali, ada bilik. Ini kata-kata rukun rumah tu dah ada lah. Cukuplah rukun rumah. Dah boleh jual rumah ni. Dah boleh nak tinggal, boleh lah. Saya bila nak tinggal tu nak kena ada lah abad-abadnya pula. Abad-abadnya dalam bilik tu ada katil, dapur, ada kakas jam semua, bukan? Jadi kalau rumah awak tinggal kat rumah semua tidur kat bawah aja, tak elok lah nampaknya. Ya, rumah awak ni tak pakai katil pula. Ya, tak ada almari baju susun-susun aja kat tepi-tepi. Ya tak? Tak elok lah. Almari ada semua je disusun, baju dalam almari, ada tilam, ada katil, ada katil. Itu awak namanya. Kalau hayat, inilah beli apa-apa, gambar ini cantik, perhiasan-perhiasan yang kecil ni semua, ini hayat. Yang ini kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau rumah katil tak ada, tilam tak ada, semua tak ada, tidur gelempang, ni kata-kata macam mana tadi ni ya. Walaupun itu bukan rukun. Tapi kalau rumah pintu tak ada, naik dari tingkap, tak cukup rukun rumah. Tak ada pintu lah, main banyak-banyak naik. Atau ada pintu, tingkap tak ada, gelap. Semua ini rumah apa ni? Ya, rukunnya dah kurang. Rukunnya dah kurang. Jadi itu contoh saja. Hadisnya, haddatsana Abu Yaman قال أخبرنا شعيب قال الإمام البخاري رضي الله عنه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف بني عبد مناف كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Berkata Imam Al-Bukhari, telah bercerita pada kami Abu Yaman. Kata Abu Yaman telah cerita kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri. Kata Az-Zuhri telah bercerita kepada saya Abdurrahman bin Hurmuz, hamba Bani Abdul Muttalib, bekas hamba Bani Abdul Muttalib. Dan dikata dalam satu riwayat bekas hamba Rabi'ah bin Harith, bahawa Abdullah bin Buhainah, yaitu daripada kabilah Azad Shanu'ah, dan beliau ini adalah orang yang ada perjanjian damai dengan Bani Abdi Manaf. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau ini daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dengan jamaah. Maka Nabi SAW bangun lepas 2 rakaat yang pertama, tidak duduk. Dan orang ramai pun ikut bangun. Hingga apabila selesai sembahyang, ya, maknanya pada rakaat yang akhir, dan orang ramai menunggu Nabi memberi salam, tiba-tiba Nabi bertakbir sedang duduk, lalu sujud 2 kali sujud sebelum beri salam, kemudian baru baginda salam. Ada cerita, ya. Kita terangkan, Nabi sembahyang zuhur, ya, sembahyang zuhur 4 rakaat. Kemudian pada rakaat yang kedua patutnya duduk tahiyat, Nabi tak bangun. Nabi tak duduk, terus bangun. Dan orang ramai pun bangun sama-sama Nabi. Ini hukum pada kita. Maknanya kalau imam tidak duduk tahiyat awal, makmum tak boleh duduk. Makmum tak boleh duduk, mesti ikut imam berdiri. Sebab sahabat-sahabat semua ikut Nabi berdiri. Jadi makmum mesti berdiri. Kalau ada makmum yang duduk, katalah makmum ni kira dia lebih pandai dari imam. Misalnya imamnya apa tak duduk tahiyat awal, dia tak duduk. Imam berdiri, dia duduk di belakang. Maka ini kalau dia tidak niat mufaraqah dengan imam, sembahyangnya batal. Sembahyangnya batal. Kerana
dia tidak sama dengan imam, bertelingkah dengan imam dalam perkara yang sumbang pertelingkahannya. Nampak benar ganjilnya, macam mana imam berdiri, makmum duduk. Itu dia. Jadi kalau saudara pelajari syarat-syarat berjamaah, satu daripada syarat jemaah, makmum tidak boleh bertelingkah dengan imam pada sunat yang sumbang pertelingkahannya. Itu dia ayat begitu. Makmum jangan bertelingkah dengan imam pada perkara sunat yang sumbang pertelingkahannya. Inilah dua ni. Tahiyat awal dan kunut. Sumbanglah. Imam kunut, makmum tak kunut. Kata cantik. Imam lagi berdiri, makmum dah sujud. Itu sumbang. Itu namanya sumbang. Imam duduk tahiyat, makmum tak duduk, sumbang. Imam tak duduk, makmum duduk, sumbang. Tapi kalau makmum bertelingkah dengan imam pada perkara yang tak sumbang, misalnya macam mana? Imam duduk istirahat. Sebab dua minggu dulu kita bincang duduk istirahat kan? Maknanya pada rakaat yang kedua tu, pada rakaat yang pertama tu, imam tidak terus dari sujud Allahu Akbar, bangun terus, tidak. Daripada sujud tu dia duduk sekejap, kemudian baru dia bangun. Itu namanya duduk istirahat. Imam duduk istirahat, makmum tak duduk. Makmum tu bangun. Dah dulu tu, ya. Tapi tak sumbang, sebab imam pun sekejap saja kemudian dia bangun. Itu tak apa. Tak apa. Ataupun imam tak duduk istirahat. Imam terus Allahu Akbar, makmum duduk istirahat sekejap, tak apa. Itu tak sumbang. Tapi kalau tahiyat awal sumbang, kalau kunut sumbang, yang lain tak sumbang lah. Hayat tak sumbang biasanya. Katalah imam bila takbir Allahu Akbar, nampak tangan imam belakang Allah.